Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberikan peluang kehidupan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada hari ini semata-mata untuk kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sahabat penonton semua, pagi ini sama-sama juga kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, pagi ini sama-sama kita lakukan satu usaha. Kita ajak sahabat-sahabat kita di Facebook untuk sama-sama lihat secara langsung Tanya Ustaz pada pagi ini, dan jangan lupa juga ahli keluarga kita yang ada di rumah, suami kita, isteri kita, anak beranak, untuk sama-sama kita mempelajari sesuatu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita beritahu tajuk, suka untuk saya ingatkan, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa untuk kongsikan secara langsung di Facebook kami di media sosial anda masing-masing, insya-Allah. Baik, hari ini tajuk kita etika mendakwa. Hari ini kita suka mendakwa. Apakah etika untuk mendakwa? Adakah dibenarkan untuk kita mendakwa dan sebagainya? Jadi pagi ini akan mengupas topik kita, iaitu Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Suki Osman. Apa khabar Dr. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak cerita pasal etika mendakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya ada persoalan seperti saya sebutkan tadi, boleh terus ke Facebook kami atau hubungi kami. Dan tanpa saya lengahkan masa, saya nak bertanya kepada Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Hari ini, Prof, kita bila cerita pasal etika mendakwa, hari ini perjalanan perbincangan kita menjurus fokusnya ke arah mana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Hilman dan juga kepada para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama membincangkan satu topik yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan akhlak, iaitu akhlak mendakwa ataupun dakwaan-dakwaan yang dilakukan terhadap satu perkara, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ataupun perkara-perkara yang berkaitan. Sebab itu dalam konteks Islam ni, kalau kita lihat Islam, ajaran Islam, dia mementingkan satu aspek. Ada dua benda yang saya nak sebut. Yang pertama, kasih sayang. Itu yang pertama. Jadi maknanya Nabi SAW bawa kepada kita kasih sayang di antara satu sama lain. Jadi maknanya di situ kita tidak mudah nak menuduh sesuatu kalaulah kita sayang pada seseorang, kecuali kalaulah sesuatu itu ada asasnya. Maka dengan sebab itu Islam juga membawa satu kita kata keadilan untuk ditegakkan. Maka dengan sebab itu dakwaan-dakwaan itu dibenarkan dalam suasana untuk menegakkan keadilan. Namun begitu, dia ada etika-etika dia.
Dia ada syarat-syarat dia, bukan sembrono nak buat satu tuduhan pada orang tanpa sebarang asas, tak boleh. Nak buat dakwaan tanpa sebarang asas, tak boleh. Bahkan kalau masuk mahkamah pun kalau tidak ada bukti apa, maka reject terus kan. Maka dengan sebab itu kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nas bida'wahum", kalaulah manusia itu dibiarkan, diberikan semata-mata diterima saja apa dakwaan-dakwaan yang dilakukan oleh mereka, maka pada ketika itu ladda'a nas dima amwalihim wa dima rijalin wa amwalahum. Maka dengan begitu bebas seseorang itu dia akan mendakwa memiliki hak orang lain, harta-harta orang lain. Sebab apa? Kalaulah dakwaan itu dibiarkan begitu saja tanpa asas. Walakin al-bayyinah ala al-mudda'i, iaitu orang yang mendakwa itu dia mestilah membawa al-bayyinah. Al-bayyinah itu maknanya apa? Maknanya bukti, saksi, perkara-perkara yang membuktikan kepada dakwaan tersebut. Sebab apa? Macam kita sebut tadi, bahawa Islam mementingkan keadilan supaya kita tidak mendakwa sesuatu perkara yang salah dan orang yang didakwa itu pula tiba-tiba kalau tidak ada apa-apa bukti, tiba-tiba disabitkan kesalahan, maka sudah tentulah berlakukan kezaliman di situ. Jadi di sinilah kita lihat peraturan-peraturan yang dibuat dalam ajaran Islam ini adalah untuk menjamin kestabilan, keharmonian dalam masyarakat supaya tidak berlaku tuduh-menuduh dengan sewenang-wenangnya, kan, yang kadang-kadang tuduh-menuduh dakwaan-dakwaan yang mencemar maruah manusia. Maka dengan sebab itu dalam Islam pun ada satu hukum dia panggil qazaf. Qazaf ni kalau tuduh tanpa bukti. Alladzina yarmuna al-muhsanat, Allah sebut dalam Quran kan, mereka yang menuduh wanita-wanita suci dengan tuduhan zina yang menjatuhkan maruah. Maka pada ketika itu tuduhan-tuduhan yang seumpama itu satu tuduhan yang kita kata kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka orang yang menuduh tu pula dikenakan hukuman yang disebut hukuman qazaf yang terdapat dalam peruntukan undang-undang hudud dalam Islam ni. Sebab dalam Islam ni peraturannya undang-undang jenayah dia ada 3, iaitu qisas, hudud dan juga ta'zir, dan juga dia termasuk dalam hudud. Kalau tuduhan sembrono, kita kata bukan sekadar tuduhan sembrono itu mencemarkan maruah orang, bahkan ianya memberi kesan kepada masyarakat yang boleh menghakis, saya sebut tadi bahawa kasih sayang yang sepatutnya dibina itu akan hancur, akan terhakis. Sedangkan Islam itu datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan nak menyatukan umat, nak datangkan kasih sayang, dalam keadaan rahmat, sebagaimana yang Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Nabi diutuskan bawa rahmat dan seumpamanya. Jadi itulah sebagai sikit mukadimah perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Satu benda indahnya Islam ni, kita hari ini ada disiplin kita tersendiri dan juga kesempurnaan Islam itu sendiri mengajar kita kehidupan seorang muslim yang baik. Jadi insya-Allah saya nak terus ke soalan pertama daripada Facebook. Al-Ali Ali, Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perbezaan antara mendakwa dan menuduh? Adakah kedua-duanya perlu mempunyai bukti yang kukuh sebelum mendakwa atau membuat tuduhan terhadap seseorang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu yang keliru. Apa beza Ustaz? Dakwa dan menuduh. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Jadi kalau kita lihat itu dari bahasa kita lah, mendakwa ataupun menuduh. Biasanya mendakwa ni satu dakwaan yang biasanya dakwaan itu ada asas-asas yang boleh dijadikan sebagai satu asas. Maka dia boleh meneruskan pendakwaan, sehingga kan kalau dalam konteks kehakiman sekalipun, kalau nak mendakwa ni, dia kalau ada asas baru diterima untuk pendakwaan. Kalau daripada awal tidak ada asas, maka pada ketika itu tidak diterima untuk diadili. Sebab setiap pendakwaan itu akan diadili. Maka dengan sebab itu, manakala tuduhan ni kadang-kadang tuduhan itu memang dia tidak ada melibatkan perundangan, seseorang itu
menuduh. Hari ni kalau kita cakap bab menuduh ni, kita risau kadang-kadang. Sebab apa? Dengan media sosial hari ni. Tuduhan-tuduhan yang pelbagai, dia bukan nak apa? Dia bukan nak masuk mahkamah pun. Dia bukan nak dakwa, nak buat bukti pun. Benar. Dia sekadar nak mencemarkan imej seseorang. Jadi dia buatlah macam-macam ayat. Dengar cerita, contohnya. Dengar cerita, bukan saya kata, saya dengar cerita aja. Nampak satu, kita kata persepsi-persepsi yang diwujudkan untuk apa? Untuk menuduh seorang dengan sesuatu tuduhan yang kita pun tak tahu benar atau tidak. Sedangkan dalam Islam ni, buruk sangka pun tak boleh dah. Kan? Apatah lagi melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada asas. Jadi di situ kita kata sudah tentu dia akan menyebabkan satu perbalahan dalam masyarakat. Orang yang dituduh mesti akan bergaduh balik kan. Tambah-tambah dalam media sosial. Lama-lama pergaduhan, tuduh-menuduh berlaku. Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia akan menyebabkan kasih sayang yang sepatutnya dibina akan terhakis. Berlakunya pergaduhan. Berlakunya kita pertelingkahan. Yang akhirnya yang Nabi bawa kita tu daripada pertelingkahan kepada persaudaraan bertukar. Kita nak daripada persaudaraan pergi kepada pertelingkahan. Baik. Kan? Jadi maknanya nak kembali kepada sikap-sikap jahiliah itu. Maka ini satu perkara yang perlu dihindarkan. Tanpa kita sedar, benda nampak sikit saja, tapi kita dah keluarkan kebaikan Nabi SAW, kembali kepada jahiliah. Ini kita takutkan. Jadi kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik perbincangan kita etika mendakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bukan nak cari salah siapa, tapi kita nak sama-sama islah diri kita, perbaiki diri kita, kita cek diri kita. Adakah kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendakwa sesuka hati tanpa bukti? Jadi insya-Allah pagi ini kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Suki Osman. Jadi insya-Allah dalam tempoh lebih kurang sehingga 8.30 nanti kita akan berbicarakan mengenai topik ini. Mudah-mudahan bagi manfaat kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita insya-Allah. Saya nak teruskan soalan di Facebook daripada Adib Aizuddin. Bagi mendapati fitnah-fitnah dan dakwaan yang berlaku tanpa menzalimi seseorang itu, apakah perlu mengikut garis panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh tertib, berhati-hati serta tidak melampaui batas dan mempelakangi panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah? Mohon pencerahan Ustaz. Soalan yang bagus Ustaz. Apakah garis panduannya yang perlu kita ikut yang selari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana dakwaan ataupun fitnah yang berlaku pada hari ini. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah tuduhan-tuduhan palsu. Sebab fitnah ni pun banyak makna dia. Bila kita sebut fitnah akhir zaman. Apa maksudnya? Kan? Fitnah di situ maksudnya al-ikhtibar, al-imtihan. Dan iaitu kita kata apa orang panggil ikhtibar ni ujian-ujian pada akhir zaman. Dan kadang-kadang sikitlah saya nak membetulkan kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita dalam konteks penggunaan perkataan. Baik, kita sebut fitnah. Fitnah ni yang kita faham tuduhan palsu lah. Dia ni fitnah kau ni kan. Jadi bukti tak ada. Itu kata tuduhan palsu tu. Dan biasanya dikaitkan dengan ayat Quran pula. Iaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Allah sebut wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Lalu dikaitkan bahawa tuduhan palsu ni perkara yang haram dan dosanya lebih berat daripada membunuh berdasarkan ayat Quran surah Baqarah 191. Suka saya sebut bahawa
tafsiran ini ataupun kata-kata ini kurang tepat. Sebab apa? Sebab perkataan fitnah di dalam Al-Quran itu bukanlah bermaksud yang kita faham tuduhan palsu. Perkataan al-fitnatu itu. Dalam surah Al-Baqarah 191 itu Allah sebut wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Fitnah di situ makna dia syirik kepada Allah Taala. Kita tak nafikan fitnah ni tuduhan palsu itu dosa sangat besar. Tetapi istimbat daripada ayat itu tak apa tepat. Kerana ayat itu cerita benda lain. Cerita tentang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Bila mana berlakunya pertempuran, orang Islam bunuh orang bukan Islam dalam pertempuran kan, dalam jihad dan seumpamanya. Syirik mereka lebih dahsyat lagi dosanya. Sebab Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah Ta'ala yang mati dalam keadaan syirik. Jadi kita kena faham dalam konteks penggunaan perkataan itu. Jadi berbalik kepada maksud fitnah di sini tuduhan palsu. Macam tadi juga, kita juga memohon perlindungan Allah daripada fitnah Dajjal. Apa maksud fitnah Dajjal? Adakah tuduhan palsu? Dia berkaitan dengan ujian-ujian, cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang wujud pada akhir zaman. Itu juga maksud perkataan fitnah yang saya sebut tadi, al-ikhtibar dan juga al-imtihan. Baik, berbalik kepada tuduhan-tuduhan palsu. Tuduhan palsu ini sudah tentulah satu perkara yang dilarang di dalam Islam. Sebab itu, untuk membendung perkara ini, mengikut panduan Quran dan Sunnah, kalau kita lihat, sekiranya tuduhan itu dilakukan dengan sewenang-wenangnya, maka orang yang menuduh itu, dia yang dikenakan sebagai hukuman. Bahkan dalam konteks Islam, menuduh tanpa bukti itu, menuduh dengan sembrono, menuduh dalam keadaan fitnah, iaitu tuduhan palsu, dosanya sangat-sangat besar. Sampai Nabi SAW golongkan dosanya termasuk dalam as-sab'ul mubiqat. As-sab'ul mubiqat ni maknanya 7 dosa besar yang membinasakan. Maknanya dosa besar yang sangat-sangat besar. Bukan cakap dosa besar biasa. Dosa besar yang sangat besar. Sebab itu Nabi SAW mengaitkan dengan apa? Dengan al-mubiqat. Al-mubiqat ni yang membinasakan. Nabi sebut ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Apa dia? Yang paling asasnya syirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasihru, sihir, amalan sihir yang juga boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Kemudian qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa manusia tanpa kebenaran. Kemudian lagi aklur riba, makan riba, dosa besar juga tu. Sehinggakan Allah dan Rasulnya istihar perang ni bagi mereka yang terlibat dengan riba. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim, juga satu dosa besar yang sangat membinasakan. Kemudian watawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan jihad. Dan yang ketujuhnya qazful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh. Ni balik perbincangan kita ni, menuduh ataupun istilah kita panggil fitnah dengan tuduhan-tuduhan palsu terhadap golongan yang tidak bersalah, golongan yang suci. Maka dengan sebab itu ia termasuk dalam dosa-dosa besar yang besar. Dah lah besar dah kan, besar lagi. Sebab itu Nabi kaitkan dengan al-mubiqat. Bukan sekadar itu, kalau ikut perundangan Islam, sekiranya mereka yang menuduh kalaulah melibatkan maruah, dia ada term-term dia lah. Kalau melibatkan maruah, macam saya sebut awal tadi, dia akan dikenakan hukuman kalau dia tidak membawakan bukti, tidak membawakan saksi, maka dia dikenakan hukuman dengan 80 sebatan. Apa tujuannya? Panduan Quran ni untuk membendung supaya fitnah itu tidak berleluasa. Tuduhan yang mencemar maruah itu tidak berleluasa. Kalaulah orang bebas nak tuduh ikut suka dan dia tidak kena apa-apa hukuman, maka di situ akan berleluasalah tuduhan-tuduhan yang menjatuhkan maruah orang lain yang akhirnya sudah tentu akan mencemarkan kehidupan keharmonian dalam masyarakat dan negara. Akan menyebabkan hidup dalam keadaan kebencian. Bila hidup dalam kebencian, tidak ada kasih sayang, maka pada ketika itu sudah tentu keamanan, keharmonian akan hilang daripada kehidupan kita. Masya Allah, benda nampak kecil saja tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, tapi besar impak dia dalam kehidupan kita. Jadi saya nak ambil satu pemanggil yang bertuah pada pagi ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Itu Doktor telah jelas tadi mengenai tuduhan yang palsu. Soalan saya ni Doktor, kadang-kadang apabila pihak pendakwaan dah mendapat bukti, ada saksi dan semuanya cukup, tapi oleh kerana pihak yang didakwa mempunyai pasukan pembelaan yang baik, yang pandai memutarbelitkan fakta, menyebabkan saksi dan juga bukti yang dibawa oleh pihak pendakwaan ini tidak berjaya menang dalam perbicaraan. Contohnya, orang yang dianggapnya bersalah terlepas begitu saja kerana kebijaksanaan pihak pembelaan. Jadi soalan saya, apakah ini juga di segi Islam, adakah garis panduan yang membolehkan orang yang dah dituduh ini ada bukti, saksi dan semua cukup lengkap, tapi oleh kerana pembelaan yang begitu baik, memutarbelitkan fakta, boleh terlepas begitu saja Doktor? Apakah ini juga satu penganiayaan ataupun di mana keadilannya Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar daripada Pekan Pahang. Soalan yang bagus Ustaz. Doktor, bila kita sebutkan apa yang Tuan Haji Omar kata tadi betul juga. Kita selalu bawakan saksi, bukti dan sebagainya, tapi pembelaan itu cukup bagus. Bagaimana Doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita. Terima kasih atas pesanan dikemukakan. Ya, kalau kita lihat memang pada hari ini kadang-kadang pandai petah percakapan itu dia menjadi asas kepada kemenangan di mahkamah. Sebab dia pandai macam ditanya memutarbelitkan sesuatu something kan, menyebabkan yang bersalah jadi tak bersalah jadi bersalah. Boleh jadi macam tu. Maka dengan sebab itu dalam Islam dia ada etika dia. Keadilan wajib ditegakkan. Wa idza hakamtum bainan nas, bila mana kamu berhukum kepada manusia, maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Keadilan itu maksud dia apa? Wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jadi maknanya kalau ada dakwaan, maka di situ bukti kena jelas sehingga kan tidak ada keraguan. Jadi kalaulah ada keraguan dekat situ, maknanya sebab kita nak tuduh orang ni, nak menjatuhkan kesalahan pada orang, nak hukum orang ni. Islam bukan bersifat hukum, tetapi nak menegakkan keadilan. Sebab itu dalam kaedah Islam juga membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tak bersalah. Dia ni kita tersilap bebas sebab dia bersalah, tapi tersilap bebas. Tak apa lagi daripada tersilap menghukum orang yang tak bersalah. Ini lagi dahsyat. Oleh kerana apa? Kerana kepetahan peguam yang bercakap tadi menyebabkan orang tak bersalah pun jadi bersalah, kan? Maka dengan sebab itu etika pula kena ada. Etika pembela, etika pendakwa, etika peguam lah kita sebut sekarang ni kan. Peguam bela, pendakwa raya. Etika dia, kalaulah dia tahu perkara itu benar-benar salah, jangan dia bela lah. Kalau dia tahu benda itu benar-benar tak betul, jangan dia dakwa lah. Jadi maknanya dia kadang-kadang memang dapat pengakuan secara khusus daripada orang yang dituduh ke, ataupun ada kes tu, dia dapat dah keputus tahu dah, tapi dia nak buktikan sebaliknya. Jadi di sini menunjukkan bahawa dia nak pergi kepada perkara yang mungkar. Maka ini perlu dielakkan. Sebab apa? Sebab dia nak memalsukan sesuatu yang benar. Jadi kalaulah begitu, dia tahu benda ni sebagai contohnya salah, sebab apa dia mempertahankan kesalahan, kan? Jadi etika orang yang terlibat juga dia kena pastikan, sebab dia berhadapan juga dengan dosa dan pahala. Kalau dia melakukan kesalahan dengan sengaja, maka di situ dia berhadapan, dunia tak ada masalah, dihadapan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu jawapan yang kita cari. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, bagi kita lagi dalam majlis ilmu. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita bicarakan tajuk etika mendakwa bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita telah 1888 1677 ataupun seperti biasa ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tanpa selengahkan masa, saya terus ke Facebook. Pak Suri Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah etika mendakwa yang dibolehkan di dalam agama Islam? Dan apakah syarat yang perlu dipatuhi sebagai menyantuni adab kemanusiaan dan dalam keadaan bagaimana kita dibolehkan untuk mendakwa sekiranya ia boleh diselesaikan secara damai dengan bermesyuarah? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi etika yang sebenarnya Ustaz dalam kita nak mendakwa ni, adakah memang macam disebutkan tadi ni, adakah dengan boleh diselesaikan secara damai, kita selesai damai, ataupun memang kena masuk dengan jabatan-jabatan yang sepatutnya? Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Suli Ramli yang bertanya tentang dakwaan yang boleh diselesaikan. Dia ada pilihan, dia nak dakwa ke dia nak selesaikan secara damai, secara musyawarah. Sudah tentulah secara damai itu lebih afdal. Sebab dakwa ni bila melakukan pendakwaan, tambah-tambah kalau dia melalui proses mahkamah, sudah tentu dia memakan masa yang panjang. Terutama dia kena buat bukti-bukti. Sebab apa? Sebab dalam kaedah, dalam hukum fiqh ataupun kaedah fiqh menyatakan al-aslu bara'atu zimmah. Jadi makna kata asal seseorang itu dia terlepas daripada sebarang tanggungan ataupun dakwaan. Jadi makna orang nak dakwa itu, maka ketika itu dia kena bawa lah apa bukti-bukti dan sebagainya. Jadi bukti tak cukup. Contohnya bukti tak cukup, dia tak puas hati. Boleh tak kalau dia slow talk, dia sebut kan, slow talk, berdamai, bincang elok-elok kan. Kalau boleh musyawarah, berdamai kan, bincang elok-elok, betulkah kamu kamu buat macam ni contohnya, dia pun minta maaf, maka selesai lagi bagus. Sebab apa? Sebab kita macam saya sebut dari awal tadi, akhlak dalam Islam ni dia nak bawa kehidupan kita yang harmoni, yang penuh dengan kasih sayang. Bayangkan kalau kita tengok Nabi SAW, sebab apa semasa hijrah Nabi ni satu proses yang penting. Sebab di situlah Nabi nak membina masyarakat Islam dan negara Islam pada waktu itu. Dan first Nabi buat bina masjid. Of course lah, itu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, Nabi mempersedarakan di kalangan umat Islam. Sebab apa Nabi mempersedarakan? Sebab di situ wujudnya kekuatan umat Islam. Kekuatan kita. Bila mana kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, kita bersaudara. Maka dengan sebab itu, kalau bersaudara ni contohnya lah, kalau berlaku di kalangan saudara kita, adik-beradik kita sebagainya, sudah tentu kita akan berdamai, sudah tentu kita akan bermusyawarah, selesai secara baik kan. Maka itu yang terbaik. Dan kita anggap sahabat-sahabat kita yang lain pun macam saudara kita juga. Maka kita boleh selesaikan dengan cara yang baik, itu lebih afdal daripada memanjangkan lagi ke arah yang lebih complicated. Wallahualam. Ustaz, ramai tanya ni Ustaz. Dia ada ke syarat-syarat tertentu apabila kita nak mesyuarah ni Ustaz, secara generalnya ada ke Ustaz? Silakan. Nak musyawarah ni wa amruhum syura bainahum, Allah Taala kata kan, musyawarah ni dia hanya kita untuk menyelesaikan, untuk membincangkan sesuatu, dibuat secara persetujuan bersama, bincang secara elok. Ada orang tengah contohnya, kalau tak ada orang tengah tegak bergaduh kan. Jadi ada yang dihormati, orang yang dihormati, ataupun kita sebut pendamai contohnya. Sebab kadang-kadang berlaku bukan soal dakwa mendakwa je, tuduh menuduh berlaku. Kadang tuduh menuduh ni disebabkan batu api ada juga. Ada juga dia punya sebab musabab orang tengah tu yang memainkan peranan, maka benda itu jadi lebih besar. Sebab itu dengan musyawarah tu saya nampak bahawa itulah sesuatu perkara yang baiklah untuk diselesaikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita nak bertanya Ustaz, satu soalan, minta maaf, kita ada pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Tuan boleh kuatkan sikit suara? Insya-Allah. Ini daripada Hitam Pulau Pinang. Okey, baik. Ya. Soalan saya, bagaimana pula dengan saksi yang enggan memberi kerjasama dan takut memberi kerjasama lah kata. Baik.
Jadi kita tahu jika saksi-saksi itu bohong ataupun tiada saksi, maka ancaman daripada Allah itu berat. Dikenakan balik kepada orang yang membuat tuduhan. Jadi kalau tuduhan yang benar, jadi macam mana keadaan saksi yang enggan memberi kerjasama? Baik. Soalan pertama. Kedua pula, kalau berlaku tiada bukti, tiada saksi, bagaimanakah pendakwaan akan dibuat? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan bagus. Pertama, saksi tidak bagi kerjasama, Ustaz. Anda kata dah masuk, saksi pula tak nak bagi kata yang betul. Dan yang kedua mengenai bagaimana kita kalau tak ada bukti, tak ada saksi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Elias Abu Bakar daripada Yang Hitam Pulau Pinang atas persoalan yang dikemukakan. Iaitu pertama, saksi. Ya. Saksi ni dia wajib bersumpah. Nak jadi saksi itu. Dan tapi harus diingat, jangan dia melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu ni dosa besar, sangat besar. Sebab ada orang dia sanggup untuk mendapat habuan duniawi. Dia sanggup menjadi saksi palsu. Akhir zaman lagi ramai hak jadi macam ni. Maka inilah sesuatu yang sangat-sangat dilarang dalam ajaran Islam. Kerana bila saksi palsu, sudah tentu dia akan memalsukan pelbagai perkara yang menzalimi seseorang itu di atas kesaksian palsu itu. Sebab itu dalam Islam dia syarat dia ketat sikit saksi ni. Dia kena adil, kan? Dia tidak boleh orang yang siapa-siapa je boleh saksi, kan? Itu yang pertama. Jadi saksi ni dia sendiri ada pertanggungjawapan dia. Terutama kepada dosa dan pahala lah. Kemudian dalam kes tadi dia nak tuduh tapi dia nak buat satu tuduhan. Dia tahu salah tapi dia tak cukup bukti atau tak ada bukti. So macam mana? Memang tak boleh buat apa lah. Sebab al-bayyinatu ala al-mudda'i tadi. Jadi al-bayyinah ala man idda'a dalam satu riwayat lain, kan, iaitu bukti itu perlu ada sehingga akan dikisahkan pada zaman Sayyidina Ali menjadi Amirul Mukminin. Zaman Sayyidina Ali menjadi Amirul Mukminin pada ketika itu beliau khalifah. Jadi beliau dapati ada seorang Yahudi ni mencuri baju besi khalifah ni. Jadi buat tuduhan, masuk mahkamah. Masalah mahkamahnya bawa saksi. Saksinya anak dia, tak boleh reject. Saksinya khadamnya, tak boleh reject. Benda tu bias. Akhirnya bukti tak mencukupi. Akhirnya dilepaskan tuduhan tersebut. Sebab tu Yahudi tu terkejut. Bagaimana bila mana walaupun dia berhadapan dengan khalifah kalah dalam kes. Sebab apa? Puncanya sebab khalifah yang tuduh, khalifah tak cukup bukti. Bila tak cukup bukti, dia kalah. Itu. Sebab keadilan Islam dia melihat kepada, kita tak boleh nak tahu beyond that. Kita berdasarkan kepada bukti lah. Zahirnya, kan. Jadi akhirnya Yahudi itu pun dia insaf lah. Maknanya dia melihat kepada keadilan Islam itu yang ada. Jadi nak ceritanya bahawa kalaulah tidak ada bukti, memang tak boleh buat apa lah. Memang tak boleh buat apa. Kita mendakwa sesuatu itu hak milik kita. Apa buktinya? Tak ada. Jadi macam mana kita nak dakwa? Sebab itu dalam kaedahnya al-bayyinatu ala al-mudda'i tadi wal yamin ala man angkar. Sumpah orang yang engkar tu dia kena sumpah. Contohnya bila mana seseorang ini dia mendakwa itu milik dia, katakan milik dia. Bukti tak ada. Maka hakim minta kepada orang yang dituduh itu bersumpah menyatakan maknanya dia tak ambil benda tu, kan. Contohnya. Jadi dia bersumpah, balik pada asal lah, dakwaan tu digugurkan lah. Sebab apa? Sebab tidak ada bukti. Tetapi kalau dakwaan bukti tak ada tapi kau tu tak mau sumpah, ada something wrong kat situ, kan. Maka dengan sebab itu kaedah menyatakan al-bayyinatu al mudda'i wal yamin ala man angkar, iaitu sumpah bagi mereka yang engkar terhadap dakwaan tersebut. Kerana dakwaan tak ada bukti. Ya. Baik, hari ini kita suka mendakwa tanpa bukti, kan. Kadang-kadang kita percakapan kita ni membawa kepada satu fitnah yang mungkin fitnah itu membawa kerosakan. Jadi insya-Allah kita nak ambil terus di Facebook Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Dan kru tanya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam rumah tangga kadang ada juga berlaku pertelingkahan antara suami isteri atas sebab-sebab hal yang tertentu.
Apakah dibolehkan jika seseorang isteri sudah tidak tahan dan mendakwa suaminya? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Baik. Bagaimana Ustaz? Rumah tangga, pernikahan dan isteri nak mendakwa suami. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi kadang-kadang pertengkaran, perbalahan kadang-kadang antara suami isteri ni tak apalah diperpanjangkan sampai ke tahap dakwa dan sebagainya, sebab pendakwaan itu adalah satu perkara yang serius. Sekiranya nak rumah tangga itu tak dapat diselamatkan lagi, satu kita kata perkara yang retak menanti belah, yang adalah mana-mana pihak yang melakukan kezaliman kepada pihak yang lain, memang dari sudut hukumnya dia boleh mengajukan dakwaan itu untuk dia mendapatkan keadilan bagi pihak dirinya. Tetapi kalau sekadar pertengkaran, pertelingkahan yang berlaku, silap faham yang berlaku, benda itu boleh diselesaikan secara harmoni. Kan? Sebab apa? Sebab bila dakwa ni nampaknya dia akan pergi kepada step yang seterusnya lah, step yang lebih kepada perpisahan daripada bersama itu. Jadi dia kena lihat dalam konteks itu. Sebab kadang waktu dia geram, waktu dia marah macam-macam nak keluar, kan. Tapi dia cuba ambil ketenangan sikit, dia tunaikan solat tahajud, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon panduan daripada Allah. Ketenangan itu akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menghadapi situasi yang berlaku dalam rumah tangga, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, etika mendakwa, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, etika mendakwa, bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya ada persoalan ataupun kekeliruan, boleh terus hubungi kami dan juga ataupun ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa selenggang masa, kita terus ke Facebook Izara Zulaikha. Bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan ketika Abdullah bin Ubay menyebarkan fitnah kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu tidak bersalah. Namun bagaimana etika pendakwaan baginda menyelesaikan pendakwaan yang tidak berasas itu? Soalan bagus Ustaz. Bagaimana ketika berlaku fitnah kepada Ahlul Bait, iaitu Ummahatul Mukminin kita, apa tindakan Rasulullah SAW? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Izzara, ya. Terima kasih. Berkaitan dengan peristiwa yang berlaku tuduhan palsu terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan surah An-Nur, surah yang ke-24 dalam Al-Quran. Yang mana kisahnya berlaku apabila Aisyah radhiyallahu anha, ringkas ceritanya, satu ketika dalam peperangan Bani Mustaliq pada waktu itu, Aisyah mengikuti rombongan, ikut rombongan. Kemudian dalam perjalanan mereka rehat di satu tempat. Aisyah berada di, kalau dulunya dalam atas unta tu ada dipanggil apa, dipanggil yang macam rumah atas unta tu, dipanggil apa tu. Dia duduk kat situ lah, kan. Ada tirai dah, kan. Duduk kat situ. Jadi dia turun lah untuk selesaikan ada hajat-hajat tertentu, okey, waktu hajat dan sebagainya. Dia masuk balik. Bila masuk balik dalam tempat duduk dia itu, kemudian dia teringat kalung dia tertinggal. Dia turun. Masa dia keluar tu, tukang bawa unta tu tak perasan. Bila mana rombongan berjalan, terus berjalan, dia ingat Aisyah duduk situ dah. Rupanya Aisyah tak ada. Bila Aisyah patah balik, tengok tak ada siapa. Aisyah pun fikir nak pergi mana, kan.
dia pun Aisyah pun tunggu kat situ dengan harapan nanti bila mereka perasan maka akan patah baliklah. Kemudian ada seorang sahabat ni nama dia Safwan. Dia ni memang orang duduk belakang. Sebab dia tugas dia bila dia agak ke belakang sikit sebab bila mana dia tengok mana-mana barang-barang tercicir apa semua dia akan ambil. Pada ketika itu dia tengok Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun terkejut. Kan? Jadi dia pun pergi ke Aisyah, dia tak cakap apa, dia bagi isyarat je suruh Aisyah naik unta. Jadi dia pun naik kuda, dia pun tuntunlah, dia pun bawa Aisyah duduk di atas tunggangan tersebut. Sampailah bertemu dengan kumpulan orang Islam yang adanya golongan munafik. Di sini golongan munafik yang mereka turut serta bukanlah untuk kebaikan. Mereka mencari jalan macam mana nak wujudkan suatu kita kata fitnah, tuduhan dalam masyarakat Islam itu sendiri, itu utama Nabi SAW. Maka di sinilah Ubay, kepala munafik itu, dia mengambil kesempatan bila tengok sahabat ni duk bawa tunggangan yang ada Aisyah di atasnya, dia pun terus bisik-bisik lah kita kata, menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan palsu seolah-olahnya Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang terkutuk dan terkeji. Inilah kita lihat bagaimana satu sikap yang dilakukan oleh golongan munafik yang dia nampak itu satu peluang untuk menjatuhkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini satu ujian yang sangat besar. Bila mana benda tu cepat, benda macam ni, macam kita kata hari ni lah gosip lah kan. Gosip benda-benda tak elok ni cepat saja tersebar, sedangkan tak tahu penghujung pangkal dia. Cepat sangat. Maka begini dia cepat tersebar. Dan ada di kalangan orang Islam yang terpengaruh. Mereka juga membawa cerita tersebut, antaranya Hasan bin Sabit, antaranya Mistah. Mereka membawa cerita tersebut. Inilah satu pengajaran yang sangat-sangat besar sebenarnya yang Nabi SAW waktu tu Nabi tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab benda tu kita kata fitnah yang berlaku dalam masyarakat, yang cepat sangat berlega di kalangan masyarakat, sehinggalah Rasulullah bersabar, mohon ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Allah Taala sendiri yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, dan orang yang menuduh itu dikenakan hukuman qazaf. Contohnya Hasan bin Sabit dikenakan hukuman qazaf 80 sebatan di atas tuduhan tersebut. Jadi kita lihat inilah satu ujian yang berlaku, kesan dia memang sangat besar hatta dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Namun begitu Allah Taala menyelamatkan ataupun membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Kita nak rujuk ataupun kalau kita nak tahu cerita panjang lagi boleh rujuk surah An-Nur yang menceritakan tentang kisah ini yang disebut sebagai hadithul ifk. Itu dia punya tajuk dia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Kita nak terus ke pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, teruskan Tuan Abdullah dengan soalan. Baru-baru ini saya ada terbaca anak dan isteri buat laporan ke atas bapa dan suami yang anak dan isteri heret bapanya ke mahkamah sivil serta didakwa dan dihukum. Soalan saya, berdosakah anak membuat laporan sedemikian? Dan lagi satu, mengapa tidak mahkamah syariah yang mengendalikan hal-hal keluarga Islam ni? Kenapa mahkamah sivil yang ambil alih? Jadi ni tak tepatlah, minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Abdullah atas soalan yang diberikan. Yang pertama mengenai salah ke anak mendakwa ayah sampai ke mahkamah. Yang kedua, kenapa hal ehwal rumah tangga Islam ini membawa kepada sivil, tidak ke syariah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Cik Abdullah Osman di atas persoalan tersebut. Yang pertamanya, saya sendiri tak pasti kes itulah yang disebut tadi, tak jelas sangat kes apa, dakwa atas sebab apa, jenayah apa, kan? Si anak dan isteri ini mendakwa bapanya itu atas kes apa. Kalaulah sekiranya, sebab saya tak tahu kes itu, jadi nak bagi ulasan secara tepat tu kita tak dapat pasti. Cumanya kalaulah si bapa itu melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, kezaliman yang nyata, yang boleh membahayakan nyawa, sebagai contohnya
maka sudah tentu kalau nak menyelamatkan diri boleh dibuat satu dakwaan. Tetapi kita tak tahu dia punya kes tu bagaimana. Adakah dakwaan itu semata-mata nak dapat harta contohnya? Ada juga hari ini kan anak dakwa bapak sebab bapak tak bagi harta kat dia. Dia pergi gunakan peruntukan entah apa-apa dan sebagainya. Jadi sebab itu dia pergi ke sivil, tak pergi kepada syariah. Sebab syariah ni memang dia melihat dalam konteks kekeluargaan itu sendiri. Sivil ni dilihat dari aspek lain, syariah dilihat daripada aspek syariah itu. Jadi maknanya di situ. Wallahu alam, saya tak berani nak komen kes yang disebutkan itu kerana apa? Kerana apa isunya sebenarnya. Apakah isu itu benar-benar yang melibatkan kalau dalam konteks mahkamah dia kata ada prima facie ataupun tidak, kan, dalam konteks tersebut. Jadi kalaulah macam disebut hubungan kekeluargaan itu dalam konteks Islam ni, kalau benda-benda yang melibatkan bukan aspek jenayah lah, aspek kekeluargaan itu boleh dibincangkan, pergi ke Jabatan Agama dulu bincang macam mana, kecuali kalau aspek melibatkan jenayah berat, pembunuhan ke atau apa-apa juga yang kita kata berat kan, maka pada ketika itu memanglah wajar untuk diadukan, untuk diadili dengan lebih untuk menyelamatkan mangsa daripada mendapat kemudaratan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi kita nak terus ke Facebook. Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila berlaku insiden pendakwaan antara dua pihak yang tidak melibatkan undang-undang, akan muncul pihak yang ketiga, yakni orang di sekeliling maupun orang tengah. Soalan saya, bagaimanakah Islam mengajar peranan sebagai pihak ketiga supaya tidak memburukkan lagi keadaan? Terima kasih atas pencerahan. Doktor, ini soalan yang bagus. Hari ini berlaku dua belah pihak, kadang-kadang yang masalahnya nombor tiga. Nombor tiga ni kalau betul dia kedua-dua je. Bersalah dia salah kedua-dua. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Berlaku tuduh-menuduh antara dua belah pihak. Tidak melibatkan undang-undang ni, melibatkan kedua belah pihak aja. Muncul pihak yang ketiga nak selesai masalah. Jadi orang ketiga ni macam mana? Persoalan berkaitan dengan orang ketiga ni kan. Jadi kita kena ingat satu isu, kena lihat. Orang yang ketiga ni orang yang bertanggungjawab untuk mendamaikan. Untuk menyatu padukan di antara kedua-duanya. Jangan kita menjadi penyebab kepada perpecahan lagi yang orang sebut sebagai batu api. Ada yang dia seronok orang bergaduh, dia jadi batu api. Orang ketiga dia jadi batu api pula, dia nak menyemarakkan lagi pertelingkahan itu. Dan ini satu warning kepada orang yang batu api ni. Nabi SAW mengingatkan satu ketika bila mana Nabi lalu di satu kawasan perkuburan, Nabi kata ada dua kubur ni diseksa. Dapat azab seksa alam barzah, azab kubur. Yang pertama itu kerana la yastabrik minal baul, yang tidak membersihkan daripada buang air. Itu bab kebersihan tu. Yang seorang lagi allazi yamshi bin namimah, orang ini dia suka adu domba. Batu api lah, batu api. Orang ketiga ni lah yang nak mewujudkan permusuhan, bukan nak perdamaian tapi permusuhan. Maka Nabi SAW menyatakan bagaimana dia ini oleh kerana sikapnya itu, dia dalam alam barzah lagi, di alam kubur lagi, dia sudah mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu amaran kepada kita supaya kita jangan jadi batu api. Sebaliknya orang ketiga ni kena bersifat pendamai. Walaupun dia dapati A dengan B ni musuh sungguh, dia kena fikir macam mana nak bagi makan ni mengurangkan permusuhan sekurang-kurangnya ataupun boleh berbaik-baik. Jadi kena fikir sehingga kan dia boleh memuji. Dia pergi jumpa B. Sebenarnya dia puji kamu lah, dia hormat kamu lah. Betul kan dia kata? Betul. Jadi dia cuba mewujudkan suasana yang harmoni. Sepatutnya begitu. Dia sebagai seorang pendamai. Jadi itu yang sepatutnya etika kepada orang ketiga ni. Orang tengah ni. Jangan yang sebaliknya yang kita sebut tadi yang membawa kepada kemudaratan. Masya-Allah, besar tanggungjawab orang yang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Tak kiralah siapa, ayah, ibu, kawan dan sebagainya. Asalkan orang ketiga, besar tanggungjawabnya. Jadi insya-Allah kita nak terus ke Facebook Jura Azlin Sufian. Apabila seseorang itu menuduh dan mendakwa seseorang yang lain, bukti haruslah dikemukakan. Jika sekiranya dia tidak dapat mengemukakan bukti yang kukuh,
bolehkah sumpah dengan nama Allah digunakan? Mohon pencerahan, terima kasih. Kalau tak ada bukti Ustaz, cukupkah dengan wallahi? Cukup? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kaedah yang kita sebut daripada awal tadi, al-bayyinatu ala man idda'a atau al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yamin ala man angkar. Jadi pendakwa itu, orang mendakwa, dia kena datangkan bukti. Tidak memadai sumpah, dia tak masuk, dia tak kira, dia bersumpah, bukti tak ada, kan? Maka sumpahnya itu tidak dikira dalam membuktikan kita kata dakwaan-dakwaan tersebut. Sebab apa? Sebab jelas maknanya tuduhan itu dia kena datangkan al-bayyinah. Datangkan al-bayyinah ni maksudnya keterangan-keterangan, bukti-bukti, hujah-hujah, atau sebagian ulama yang ramai juga menyatakan bayyinah itu saksi. Jelas. Jadi dia tak ada bukti, saksi tak ada, apa tak ada. Dia sumpah, dengan sumpah itu tidak dikira. Tidak dikira. Kalau tidak, semua orang pakai sumpah, ya kali pakai sumpah dia, habislah. Semua orang kena sumpah ni, maknanya semua bersalah. Kan? Oleh kerana dituduh kau ni, okey sumpah. Oh, kau tu dah kira bersalah. Sedangkan tu tak tahu apa pun. Jadi ini bukan satu cara yang betul, cara yang tidak benar. Maka dengan sebab itu, pendakwa itu mesti membawa bukti. Soalan ataupun jawapan yang kita dapat pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat amalkan norma yang lebih baharu dalam kehidupan kita, dalam pencakapan kita, penuduhan kita dan sebagainya. Saya nak ambil lagi satu soalan daripada Nur Dalih Biru daripada Facebook. Apakah kesan dakwaan palsu dalam keluarga dan masyarakat? Adakah fitnah yang disebarkan berpunca kerana mendakwa sesuatu perkara itu tanpa ada tabayun terlebih dahulu? Mohon pencerahan Ustaz. Fitnah ini berlaku Ustaz, adakah sebab kata Dahlia tidak berlakunya tabayun? Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, iaitu tentang tabayun. Ya. Sememangnya kalau kita lihat panduan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, Allah kata ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah dah bagi dah satu kaedah kepada kita dalam hubungan kehidupan masyarakat ini, iaitu Allah Taala kata orang beriman, bila mana datang satu berita, in ja'akum fasiqun binaba'in, datang orang fasik dengan satu berita, kita tak dapat dipastikan berita ni betul ke tak betul, kan? Fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidik terlebih dahulu, cek dulu, tabayun dulu. Supaya apa? Supaya tidak jadi kepada kamu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Supaya kamu tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang dalam keadaan jahil, yang akhirnya kelak kamu akan menyesal. Bila kita dapat tahu sebenarnya perkara betul, kita akan menyesal. Kita dah betul-betul betul-betul tuduh dia, kan? Macam-macam, hanya kita mendengar cakap-cakap orang yang tak ada ujung pangkalnya, maklumat-maklumat yang sampai terus kita terima. Sebab tu etika sebenarnya Islam mengajar pada kita, mana-mana berita yang sampai pada kita ataupun maklumat yang sampai kepada kita, kita tak boleh pakai lagi. Sebab maklumat itu dipanggil al-khabaru yahtamilu sidq awil kadhib. Maklumat yang sampai itu sama ada benar ataupun salah. Dia ada dua. Maklumat is maklumat, kan? Tetapi maklumat itu tak semestinya benar. Maka macam mana kita nak tahu benar atau tidak? Di sini datangnya tabayun. Tabayun itu apa? Selidik. Itu bahasa long cek baliklah. Cek dulu. Macam nak cek tu adalah cara-cara dia, kan? Jadi maknanya dia kena selidik sama ada betul ataupun tidak. Setelah dia selidik betul-betul, barulah dia dapat keputusan sebenar. Maka itulah yang sepatutnya dipegang. Jangan terus datangnya berita pegang, dia pun jadi marah, kan? Oh, dia kata kat aku je, baru dengar orang cakap, betul tak tahu lagi. Jadi jangan kita cepat untuk melakukan reaksi tanpa tabayun. Baik. Tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini perkara yang kita nak belajar ataupun kita nak memperbarui dan kita menghilangkan keliruan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita masih lagi topik perbincangan kita etika mendakwa, tapi kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Jadi insya-Allah terus setia dengan Tajuk Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, bagi kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton-penonton dan sahabat-sahabat yang masih lagi setia dengan Tanyalah Ustaz. Saya agak terharu bila mana pergi mana-mana, ada yang kata ayah saya peminat Tanyalah Ustaz, dan ada yang sedang menonton hari ini bagi tahu banyak ilmu dan input dia dapat daripada Tanyalah Ustaz pada hari ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini asbab hidayat untuk seluruh umat dan juga kita semua, insya-Allah. Saya berbaki lagi setengah jam, kita nak bagi tahu sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 1800 881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Hari ini topik kita ataupun yang baru bersama dengan kita, hari ini kita bicarakan dengan etika mendakwa bersama dengan Prof Madya Dr. Suki Osman. Jadi insya-Allah tanpa selengahkan masa, saya nak terus ke Facebook Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang Islam yang menzalimi tahanan atau muslim yang berdosa? Adakah baginda tidak mendakwa atau bertindak dengan keterlaluan secara keras dalam apa-apa keadaan sekalipun? Jadi soalan Ustaz, bagaimana keadaan Rasulullah SAW sekiranya tahanan itu dizalimi, tak kira Islam ataupun bukan Islam? Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Rasulullah SAW, kalau kita nak bincang tentang Nabi menganjurkan kepada kita akhlak yang terbaik dalam kehidupan. Bahkan Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nabi cukup menekankan soal ini. Sebab itu dalam bab kezaliman ini, orang yang zalim, orang yang kena zalim, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat-sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, yang kena zalim tu kami faham lah nak tolong kan. Orang zalim nak tolong apa? Kalau kita zalim, banteng je lah kan. Dah dia zalim kan. Buat apa lagi kan. Jadi, sahabat bertanya, tolong orang yang kena zalim ni kami faham lah. Nak tolong orang zalim macam mana? Nabi SAW menyatakan, kamu boleh tolong saudara kamu yang zalim dengan mencegah dia daripada terus melakukan kezaliman. Subhanallah, itu akhlak yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Kita kalau orang yang musuh, kira tak ada kebaikan langsung lah kepada kita kan, musuh sungguh. Tapi Nabi SAW mempunyai sifat akhlak yang Nabi tunjukkan kepada kita, lebih kepada nak menyelamatkan manusia. Bukan nak menghancurkan, nak jauhkan manusia, nak menyelamatkan lagi, nak menyatu padukan manusia itu. Sebab itu Nabi cukup, kalau dalam bab tahanan sebagai contoh, tawanan perang, dalam perang Badar, ada golongan musyrikin yang ditawan, Nabi SAW menyuruh untuk melakukan kebaikan walaupun tahanan sekalipun. Tak boleh dasar tahanan seksa mereka, kan, zalim pada mereka, tak boleh. Ini satu larangan yang dilarang dalam ajaran Islam. Itulah kita kata Islam membawa keharmonian, etika, akhlak yang sangat-sangat terbaik untuk kita amalkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita tanpa lengah masa terus ke soalan seterusnya daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Bolehkah seorang anak mewakili ibunya mendakwa ayahnya di mahkamah dengan alasan si ayah lari daripada tanggungjawab dan tidak pernah langsung beri nafkah semenjak bercerai? Adakah memperjuangkan hak seorang anak yang dibiarkan tanpa nafkah salah Ustaz? Mohon perkongsian. Terima kasih. Soalan yang bagus Ustaz. Mengenai anak dia nak menuntut balik hak nafkah. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu dalam konteks nak menuntut hak boleh atau tak boleh. Jawapannya boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab suami dia ada tanggungjawab dia hatta kepada anak walaupun bercerai. Anak itu masih lagi buah taungan dia. Teman-teman anak buah umur yang tidak boleh berdikari lagi, yang tak ada kemampuan lagi. Maka wajib kepada dia untuk menanggung nafkah. Walaupun isteri tak kena mana bercerai dah kan. Tapi anak itu tetap anak dia. Tetapi dia mengabaikan. Hari ini bila mana orang tak ambil tindakan, maka pengabaian itu berlaku secara berleluasa. Maka dengan sebab itu tidak salah. Kita ada peruntukan undang-undang. Maka boleh guna peruntukan undang-undang. Yang salah tu dia pergi canang dekat Facebook, dia pergi canang dekat Instagram, dia membuka keaiban sana, keaiban sini, kan?
Jadi itu satu perkara yang salah lah. Kita cuba membuka untuk di orang-orang yang orang-orang awam untuk mendakwa kan, sedangkan benda tak tahu apa lagi, baru sebelah pihak kan. Jadi kita ada peruntukan undang-undang untuk menegakkan keadilan, maka dia boleh tuntut hak. Si anak tadi dia rasa teraniaya kan, dia boleh tuntut hak tersebut kan. Dan apa, dia ada peruntukan undang-undangnya. Saya rasa elok pergi ke mahkamah syariah lah untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk mendapatkan hak dan seumpamanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas soalan, ada jawapan diberikan. Kita nak terus ke satu lagi soalan daripada Sahajatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya sekiranya seseorang yang jenis mengadu domba suatu perkara dan sikap sampai menyampai perkara tersebut, sedangkan perkara tersebut itu belum lagi kesahihannya dan hanya bersangka-sangka sahaja tanpa usul periksa, siasat terlebih dahulu? Mohon pencerahan Ustaz. Ini dia dapat jawab saya Ustaz, dia terus sebak. Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ini satu soalan yang berkaitan dengan perkara semasa juga, iaitu dia suka adu domba ataupun dia suka sampaikan perkara yang dia sendiri tak tahu. Benar atau tak benar. Sebab itu Nabi SAW menyatakan cukuplah orang itu dikatakan pendusta sekiranya dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Maknanya dia tu kira pendusta, orang menyampaikan tu. Dia kira pembohong. Sebab apa? Sebab apa yang sampai kat dia semua dia forward. Apa yang sampai kat dia semua dia share. Tanpa dia terdidik terlebih dahulu, tanpa dia ambil tahu terlebih dahulu, dia terus share je. Sebab itu perbuatan share ni pada hari ini memang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita yang berurusan dengan medsos ni atau sosmed ni, social media pada hari ni kan. Yang begitu mudah, sampai je dia kalau boleh dia nak jadi orang pertama nak share. Dia tak tahu betul tak betul, rupanya fitnah, rupanya tuduhan palsu. Bayangkanlah bila dia share tuduhan palsu, kemudian di-share pula oleh orang lain. Di-share lagi berapa ribu, berapa ratus ribu. Yang dosa itu dia panggil dosa berangkai. Allah. Dia berangkai. Begitu. Begitu juga kadang-kadang bukan sekadar tuduhan palsu, hadis palsu. Ini satu tuduhan palsu kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Sampai kepada kita. Terus. Macam ada semalam ada orang yang bertanya saya, Ustaz, ada sampai kat saya ni ada hadis dia kata ibu bapa tunggu kita dikubur setiap petang akhir lepas asar, petang Khamis. Arwah ibu bapa kita kalau mati dah, waktu tu dia tunggu kat kita kubur. Jadi kalau kita kita ziarah dia waktu tu serupa macam kita ziarah waktu hidup lah. Nabi kata, dia kata. Jadi benda ni satu tuduhan palsu kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Sampai mesej tu kat kita janganlah cepat-cepat share, janganlah cepat-cepat kita forward ke orang tanpa kita berselidik terlebih dahulu, ataupun kita menggunakan konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang ada ilmu, orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Tanya dulu, betul ke tak betul ni, kan? Jangan terus kita share forward dan sebagainya yang menyebabkan kemungkaran itu menjadi semakin berleluasa dan bertambah-tambah, sudah tentu akan melahirkan suasana yang tidak cantiklah dalam masyarakat kita. Sebab tuduhan ini, kalau kita tengok, dia bukan sekadar dengan mulut. Zaman dulu tuduh mulut ni. Zaman sekarang tuduhan melalui jari. Dia ketik boleh tuduh kan. Sebab itu konsep yang Nabi SAW sebut kepada kita. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik. Kalau tuduh-tuduh palsu ni tak baik, kan? Hendak dia bercakap baik ataupun dia diam. Diam. Kalau dia mengeluarkan sesuatu yang dia tak pasti, baik dia diam. Dia tak perlu share, dia diam. Jadi itu lebih baik. Itulah satu etika ataupun akhlak yang diajar oleh junjungan besar baginda Nabi SAW kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kita ada satu lagi soalan daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jika kita mempunyai seorang sahabat yang bukan beragama Islam, adakah dia akan mendakwa kita kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan tidak pernah mengajaknya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Soalan yang bagus. Kita cerita pasal hal kehidupan dunia, undang-undang sebagainya. Hari ini Ustaz, kehidupan akhirat seseorang. Adakah kita akan didakwa kerana tak menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam? Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana ni bukan dakwah di dunia, dakwah di akhirat kan. Lagi dahsyat. Lagi dahsyatnya. Sebab apa? Sebab kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita. Ya, sebenarnya kita bertanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran. Tambah-tambah orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, dia telah melakukan benda mungkar. Dia syirik pada Allah. Tidak Islam itu mungkar lah. Dia syirik pada Allah itu mungkar lah. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, mara'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kamu tengok mungkar, kamu kena ubah. Dengan kuasa, dengan lisan, dengan hati, ikut step-step keupayaan dia. Apatah lagi Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Jadi kewajipan untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan ni, bukan terletak pada bahu ustaz-ustaz, tok-tok guru, guru-guru sahaja. Dah. Semua orang bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. Terutama benda yang basic. Kecuali lah kalau benda yang melibatkan, kita kata, satu perincian, kita bagilah kepada ahli ilmu yang akan membincangkan secara perinciannya itu. Tapi kalau benda yang basic nak ajak orang masuk Islam, bukannya susah pun. Ajak dia beriman. Dia kawan kita, makan sekali, minum sekali. Kita sayang tak kat dia sebenarnya. Itu persoalannya. Kita sayang tak pada kawan kita itu? Kawan kita non-Muslim. Kita sayang tak pada dia? Kalau kita sayang pada dia, kita rela tak dia matilah kerana kekufuran? Dia akan masuk neraka. Rela atau tidak rela? Jadi maknanya, sayang kita itu kadang kita, aku sayang pada dia. Sayang yang palsu. Kalau sayang yang sebenarnya, kita tak sanggup. Tak sanggup untuk dia menghadapi saat-saat dia mati dalam keadaan dia kufur. Sebab kesannya besar. Cumanya hidayah itu bukan milik kita. Kita ajak dia, kita bagi tahu dia dengan cara tersendirilah. Maknanya bukan mesti serius, tidak kan. Dia cara dakwah ni cara pelbagai kan. Cara yang kita kata ada seni dia. Teman-teman kawan-kawan mungkin dah ada cara tersendiri yang kita boleh buat. Yang pentingnya kita sampaikan mesej. Namun begitu, dari sudut hidayah bukan milik kita lah. Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kau sayang, tapi Allah boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kerana Allah mengetahui orang yang nak kepada hidayah tersebut. Jadi, tugas kita kena laksanakan. Kalau tidak, kita bertanggungjawab kerana kita tidak melaksanakan tugas kita. Masya Allah. Saya tertarik. Apabila Ustaz katakan tadi, tugas dakwah ni bukan tugas Ustaz dan juga para alim ulama saja, tapi tugas kita semua. Itu tuan-tuan yang mulia, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan clear. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi topik perbincangan kita etika mendakwa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbaki lagi beberapa minit sebelum kita selesai Tanyalah Ustaz ini, kita nak terus ke Facebook Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, seorang anak muda mendakwa bapanya bersalah kerana menikahi seorang pelacur, iaitu ibunya, dan asbab itu nama pemuda itu pun janggal. Maksudnya, adakah pemuda itu menderhakai bapanya kerana dakwaan tersebut? Yang kedua, adakah pemuda itu dikira melakukan dakwaan dengan etika yang betul? Yang ketiga, oleh kerana perkara tersebut berlaku semasa hayat sahabah, apakah ibrah yang kita dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa daripada membuat dakwaan?
Jadi ini cerita zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Ustaz. Mengenai dakwaan seorang anak kepada bapanya yang mengawini seorang pelacur, itu ibunya sendiri. Jadi bagaimana Ustaz kita menjawab ketiga-tiga persoalan ini? Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sebenarnya ini persoalan ini ada berkaitan dengan satu isu yang diceritakan oleh Abu Lais As-Samarqandi berkaitan dengan seorang laki-laki pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang bertemu dengan Umar mendakwa tentang anaknya yang derhaka. Seorang bapa ni datang untuk mengadu terhadap anaknya yang derhaka. Lalu bila dibawa anaknya untuk diadili, anaknya itu bertanya kepada Amirul Mukminin, apakah berkemungkinan si ayah yang derhaka? Duk bincang anak derhaka kan? Apakah ayah juga boleh, bapa juga derhaka pada anak-anaknya? Maka diceritakan oleh Abu Lais As-Samarqandi itu bahawa Umar Al-Khattab menyatakan ya, iaitu apabila seorang bapa memilih ibu yang tidak baik untuk anaknya, maknanya untuk melahirkan anak-anaknya. Yang keduanya, apabila seorang bapa itu dia tidak menamakan anaknya dengan nama yang baik, dan juga seorang bapa itu dia tidak mengajar kepada anaknya walau satu ayat Quran sebagai contohnya, mengajar ilmu kepada anaknya. Lalu si anak itu dakwa. Itu kata yang sebut dakwa tadi kan. Dia kata kalau begitu bapa aku, dia sebenarnya bapa aku ni, dia beritahu pada Amirul Mukminin lah, dia memilih ibu yang tidak baik untuk aku. Tapi tak disebutlah pelacur itu, tak ada. Kan, cumanya disebut dia seorang keturunan hamba daripada keturunan Majusi. Begitu. Tak disebut pelacur tu. Jadi dia memilih ibu yang tidak baik kepada aku, dan dia memberi nama pula nama yang tidak elok kepada aku. Kata saya nama dia makna macam kelawar, kumbar macam itulah. Nama yang tak elok. Yang ketiganya, dia tidak pernah mengajar kepada aku walau satu ayat Quran, satu ilmu pun dia tak pernah didik aku. Jadi makna di sebalik bapa yang mendakwa anaknya derhaka, di sini nak bagi tahu ibrahnya adalah ibu bapa juga boleh derhaka kepada anak-anaknya apabila dia tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh ibu bapa. Sebab hari ni kadang-kadang ibu bapa ni dia tak didik anak, dia menternak anak. Dia ternak anak mana, dia sud duit, kemewahan dia bagi. Tapi dia tak peduli anak dia solat ke tidak. Dia tak peduli anak dia boleh baca Quran ke tidak. Dia tak peduli akhlak anak dia bagaimana. Dia tak peduli langsung. Sedangkan dia hanya boleh bagi kemewahan semata-mata. Ini bukan pendidikan. Ini kita sebut penternakan. Kita kena jauh daripada perkara ini. Sebab itu, ibrah pengajaran yang boleh dapat ialah bukan sekadar anak yang derhaka pada mak ayah, memanglah dosa sangat-sangat besar yang Nabi sebut, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tak aku beritakan kepada kamu satu dosa besar yang sangat besar, antaranya uququl walidain, derhaka pada ibu bapa. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga kena ingat tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk mendidik anaknya ke arah yang diradai oleh Allah. Yang penting dia didik. Lepas pada tu anak tu jadi besar, dia nak jadi apa, kita buat macam mana kan. Yang penting kita dah didik. Jangan kita tak didik langsung, kita tak peduli langsung. Sampailah kita pun ajar satu benda pun tak ajar kan. Itu satu perkara yang salah yang perlu diperbetulkan. Wallahualam. Kita banyak ternak, bukan mendidik anak. Jadi tu satu kata-kata Facebook untuk hari ini. Masya Allah, kata-kata penyangga. Jadi insya-Allah, Ustaz, kita selalu tanya, bila mana orang kata dalam kehidupan ni, dia tu kat Facebook je, dengan jari je. Confirm dia yang buat tu. Adakah itu juga dikira sebagai pendakwaan, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Dapat satu berita, dia yang awal dulu. Kadang-kadang kita pada hari ini mudah sangat kita nak buat dosa. Mudah sangat. Kita tengok maklumat Facebook, kita pun join sekali. Tengok kawan ni kata, kau ni zalim pada aku, gini-gini. Kita pun bagi punya apa, tambah. Orang kata menumpahkan minyak ke dalam api lagi. Sedangkan kita pun tak tahu hujung pangkalnya. Jadi orang lain tambah lagi. Akhirnya dia jadi satu fitnah yang sangat besar di dalam masyarakat. Jadi kalau orang nak buat naya orang senang zaman sekarang ni. Hanya diklik saja, dia cerita something, benda tu tak tahu hujung pangkal.
tidak ada apa-apa dakwaan sebenarnya, dia menyebarkan gosip-gosip liar yang seumpama itu. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita sebagai orang yang membaca contohnya, kalau kita lihat isu-isu macam ni, kita jangan terlibat. Kita kena ingat pesan Nabi SAW yang saya sebut tadi itu. Kalau kita betul-betul beriman pada Allah, kita beriman pada hari akhirat, kita hanya buat benda baik. Nak tulis benda baik, nak cakap benda baik. Kalau benda tu nampak ada kesamaran, ada keraguan, baik kita tinggalkan, baik diam tadi. Falyasmut tadi, diam untuk menyelamatkan diri kita. Kalau tidak, kita turut sama melakukan kezaliman yang tak sepatutnya. Dan dibimbangi kesalahan sesama manusia ini, kesannya besar. Antaranya boleh jadi muflis di akhirat. Bila mana seseorang itu mengambil hak orang lain, menuduh orang lain dengan satu tuduhan yang tak ada asas dan sebagainya. Kalaulah dia tak settle atas dunia ni, dia tak minta maaf betul-betul, kan, di akhirat esok dia kena bayar segala kesalahan dia itu dengan amalan kebajikan yang dia ada. Bayangkanlah, amalan teramana sangat. Amalan tu nak kena bayar kesalahan yang dia buat di antara sama manusia. Dan akhirnya bila amalan dah habis bayar, tak habis lagi dosa, diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, yang dituduh tanpa bukti itu, yang terlepas maknanya dituduh begitu saja atas dunia, diambil dosanya kepadanya. Dan akhirnya Nabi SAW menyatakan orang itu muflis dan dihumbankan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi di sini satu peringatan kepada kita supaya kita jangan terlibat dalam perkara-perkara yang tidak pasti. Supaya kita tak join sekali melakukan benda yang tak sepatutnya. Baik Ustaz. Ustaz, bagaimana isunya sekiranya kita ni akhirnya ada jabatan netizen, ada jabatan hakim dan sebagainya. Ada kes-kes yang berkisar di dalam mahkamah dan sebagainya. Tidak diputuskan lagi adakah bersalah ataupun tidak. Jadi kita ni ada bukti-bukti yang mana kita dapat tahu ini bukti kot. Ini kita rasa inilah bukti. Adakah kita dibenarkan untuk terlibat dalam perbicaraan? Silakan. Kita bercakap-cakap. Okey, terima kasih. Kita ada bukti. Bukti kita tu valid atau tak valid. Yang keduanya, bukti itu sepatutnya disalurkan pada mahkamah. Disalurkan pada pihak pendakwa. Kita boleh hubungi terus kita bagi. Bukan dengan kita membuktikan ramai yang menimbulkan persepsi. Silat-silat hari bulan, tiba-tiba bukti kita tak betul. Kita dapat maklumat palsu. Tak kenanya kita tuduh orang dalam keadaan yang tak betul. Sebab tu, benda tu perlu diselidik dahulu. Sebab tu kita bagi kepada pihak yang ada otoriti, maka akan selidik betul tak betul dan sebagainya. Jadi kita salurkan mengikut saluran yang betul. Bukan dengan kita lontar begitu saja di alam maya yang akhirnya menimbulkan pelbagai persepsi sedangkan kita pun tak tahu hakikat yang sebenarnya. Sebab saya tengok ini trend, orang ada bukti terus post media sosial, inilah bukti yang sebenar. Jadi Ustaz, kita nak ambil satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Mak Etun. Bagaimana seorang isteri yang mendakwa seorang suami yang gagal menjalankan tanggungjawab sedangkan ini mendatangkan aib suami? Mohon pencerahan Ustaz. Ini satu masalah Ustaz. Bagaimana? Baik. Kita nak bagi tahu, silakan. Baik, terima kasih. Dia pergi jumpa Tok Qadi. Nak mengadu pada Tok Qadi. Tok Qadi tanya, apa masalah suami kamu? Dia kata, saya aku nak cakap bab suami saya mengumpat. Tekuk aib. Buka aib dia. Jadi saya tak boleh cakap. Tok Qadi kata, kalau gitu kamu pergi balik je lah. Dalam masalah ini, kita dibenarkan. Dibenarkan untuk menegakkan keadilan. Kita bukan buka keaiban macam tadi itu di khalayak ramai yang tak boleh. Ni kita tu dia buka keaiban di Facebook dan sebagainya kan. Di media sosial. Itu tak kena. Itu tak boleh. Itu mengumpat, membuka keaiban itu haram. Tapi kalau kita pergi untuk menyelesaikan masalah, kita jumpa pihak yang berwajib, jumpa Tok Hadi sebagai contoh yang tadi, memang kita kena bagi tahu. Ya boleh mengumpat pun, itu antara mengumpat yang dibenarkan sebagaimana juga disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin. Antara mengumpat yang dibenarkan ialah bila mana kita nak menegakkan keadilan tadi antara berlakunya suami isteri tadi, dia kena bagi tahu okey apa masalah, aib suami dia apa yang kita kata kezaliman yang suami dia buat, dia kena bagi tahu 1 2 3 4 5 dan sebagainya, boleh dijelaskan. Bukan dia kata tak mau bagi tahu sebab takut buka aib, bukan sebab ini nak menegakkan keadilan, boleh. Jadi itu kita kena tahu dia punya situasinya. Wallahu a'lam. Baik, makna apa sahaja pendakwaan yang kita nak buat, pergilah ke arah
yang dibolehkan, apa yang saya faham Pak Ustaz cakap tadi. Janganlah kita sembrono Facebook dan sebagainya. Jadi Ustaz, mungkin sedikit kesimpulan ringkas dan juga doa Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi akhirnya kesimpulannya tajuk kita pada hari ini iaitu etika. Etika ni akhlak lah. Akhlak. Kita kena jaga akhlak kita. Jangan sembrono kita nak dakwa, kita nak tuduh orang tanpa bukti yang kukuh. Dan kalau kita ada bukti kukuh atau ada something yang kita nak tegakkan keadilan, memang Islam membenarkan. Ada ruang-ruang untuk kita laksanakannya itu dengan proses-proses yang dibenarkan untuk menjaga keharmonian di dalam masyarakat. Kalau kita biarkan tuduhan itu berlega tanpa bukti, kita biarkan ia berleluasa begitu saja, ianya akan memberi implikasi yang buruk dalam masyarakat, berlakunya ketidakstabilan, ketidakharmonian dan akan menyebabkan menghakis kasih sayang yang sepatutnya ada di kalangan kita, sedangkan Islam itu membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat menjaga akhlak kita dan mudah-mudahan Allah bagi keberkatan pada kita di dunia sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah agar diberkati majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman atas ilmu diberikan. Jangan lupa esok bersama dengan Dai Anas dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi dengan topik mendoakan orang yang membuat kebaikan. Jadi saya dan Al-Fadhil Doktor mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara, yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.